ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah. Mampu lagi kita melakukan ibadat di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang mana melakukan ibadat ini merupakan tujuan utama kita hidup di muka bumi Allah. Sebagaimana katanya Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin ataupun manusia. Maka jin dan manusia ini ada tugas dia hidup atas muka bumi ini. Dia dikenakan dosa dan dia dikenakan pahala. Manakala selain daripada jin dan manusia itu tidak ada hukum taklif bagi dia. Haiwan-haiwan, binatang-binatang, pokok-pokok ini tidak ada hukum bagi dia. Tidak suruh benda, tidak ada fardu, tidak ada sunat, tidak ada haram bagi dia. Manakala jin dan manusia itu ada tujuan dia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Katanya Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Abbas, anak sepupu Nabi nah. Sayyidina Abbas ini merupakan pak saudara Nabi. Abdullah ibnu Abbas ini sepupu Nabi. Kata dia maksud liya'budun, untuk menyembah Allah, ai liya'rifun, supaya kita mengenal Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala ini ketika dia sebelum ada makhluk ini, maka dia duduk sorang dia. Tidak ada orang yang mengenal akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala kata fa ahbabtu an a'raf, maka aku suka supaya aku ini dikenal oleh manusia. Maka aku ciptakan makhluk, maka timbullah istilah kenal mengenal. Maka barulah zahir di diri kita yang Allah Taala tu hebat apabila Allah Taala cipta kita. Kalau Allah Taala tak cipta kita pun, Allah Taala tetap hebat dengan ketuhanan dia. Manakala apabila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, benda yang kedua kita perlu kenal adalah sebagaimana kita mengucap di dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Benda pertama yang kita kenal Allah, dan benda yang kedua yang kita perlu kenal adalah Muhammad Rasulullah. Maka di bawah kalimah la ilaha illallah, ulama membahaskan mengenai ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak kenal Tuhan pencipta kita? Apabila kita menyatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, kita perlu menunjukkan bukti. Kerana sekarang orang ramai orang mengatakan benda ni Tuhan. Agama ni kata benda ni Tuhan. Kristian kata benda ni Tuhan. Hindu kata benda ni Tuhan. Yahudi kata benda ini Tuhan. Maka semata-mata mengatakan benda itu Tuhan belum cukup untuk melepaskan fardu ain kita, untuk melepaskan tuntutan kalimah la ilaha illallah. Maka kita orang Muslim mestilah kita kena buat mari dalil dan hujah kenapa kita menyatakan Allah sebagai Tuhan kita. Maka dibahas dalam ilmu tauhid apa yang perlu kita belajar berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekarang ramai orang mendakwa ketuhanan, ni Tuhan, ni Tuhan, ni Tuhan. Ada orang mengaku dia pun Tuhan pun ada juga. Ayah Peng sekarang Ayah Peng mengaku dia Tuhan. Orang lain mengaku jadi nabi, dia mengaku jadi Tuhan. Maka betul ke tak dakwah dia, ataukah semata-mata dusta ataupun benar? Maka kita perlu belajar. Apabila kita kata Allah Ta'ala sebagai Tuhan, maka kena ada bukti untuk kita katakan kepada orang. Kerana ramai orang mendakwa mengenai ketuhanan. Maka ilmu tauhid pun adalah benda-benda yang dibahas untuk menyatakan kalimah la ilaha illallah. Manakala kalimah Muhammad Rasulullah pula ada beberapa akidah. Antaranya apabila kita kata Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka apakah ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad sehingga kita menyatakan dia sebagai Nabi? Sekarang mengaku jadi Nabi ramai. Orang perempuan pun mengaku jadi Nabi. Orang ni mengaku jadi Nabi. Ada ajaran sesat di Selangor kata nama Kahar. Ada seorang itu nama dia Kahar. Dia mengaku dia jadi Nabi. Betul ke tak dakwah dia ataupun semata-mata dakwah? Apabila wartawan tanya kepada dia, kenapa awak mengaku jadi Nabi? Dia kata saya tidak mengaku. Saya ambil daripada Al-Quran juga menyatakan saya ni Nabi. Sudah. Daripada Al-Quran kata awak jadi Nabi. Bisa awak. Awak baca ke tak surah Yasin? Dia kata dalam surah Yasin tu ada sebut nama saya. Dalam surah Yasin ada sebut nama awak. Dalam surah Yasin dia kata nama saya ada sebut. Dia kata surah ke apa dia?
innaka laminal mursalin. Ayat innaka laminal mursalin tu dalam nama saya tu. Innaka sesungguhnya ka itu laminal mursalin daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka sesungguhnya ka siapa dia tu? Ka tu kaha lah dia katanya. Masuk ka situ adalah kaha dia lah. Maka dia mendakwa jadi nabi. Tengok mudah-mudah dia dah tafsir. Nampak? Dia kata dalam Yasin ada nama saya. Sesungguhnya kaha itu daripada rasul. Tengok dia dakwa lagu. Maka kita kena belajar. Apabila seorang itu menyatakan kenabian, kita kena tahu apakah ciri-ciri yang mesti ada seorang nabi, yang perlu ada kepada seorang nabi. Sebagaimana kalau seorang mari berjumpa dengan kita, dia kata saya polis. Kita kata mana bukti awak polis? Pakai seragam tak ada. Pakai kain pelekat macam mana jadi polis? Pistol pun tak ada. Kakak jawatan pun tak ada. Awak ngaku jadi polis, awak menipu. Tak ada bukti. Begitu juga apabila orang kita kata Nabi Muhammad itu sebagai rasul, kita kena mari bukti dan dalil menyatakan dia itu benar-benar rasul. Maka Nabi Muhammad buat mari semua dalil dan hujah menyatakan dia itu rasul. Maka lepas pada kita beriman dan percaya Nabi Muhammad sebagai rasul, kita perlu kenal dia. Apa maksud kenal? Kenal peribadi dia. Dia orang mana? Dia bangsa apa? Dia macam mana? Akhlak dia lagu mana? Kehidupan dia macam mana? Keluarga macam mana? Lahir di mana? Meninggal di mana? Umur dia berapa? Ni sebagai tanda ambil berat kita dengan Nabi kita. Kerana kalau seorang itu kata saya kenal Nabi, kenal saja. Dia orang mana? Oh, saya tak kenal. Dia orang Arab kau tahu saya tak tahu. Berat lagu tu. Umur dia berapa? Oh, tak tahu. Dia ada isteri. Saya pun tak tahu. Berat lagu mana? Kenal macam mana? Kerana di samping kita kenal Allah, kita kena kenal pesuruh dia ataupun Nabi dia yang menjadi utusan daripada pihak Allah untuk mengajar kita, kita kena kenal dia. Kerana sama lah orang-orang ni mendakwa jadi kerasulan, jadi rasul, jadi apa-apa semua. Maka antara kitab yang membahaskan mengenai Nabi Muhammad, kita kenal peribadi Rasulullah dari sudut tubuh dia, bentuk rupa tubuh dia, cara dia berjalan, perangai dia, keluarga dia, apa dia, adalah kitab Syama'il Muhammadiyah yang kita nak baca ni. Maka kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, kita nak kenal peribadi Rasulullah, adalah kita nak mengemas sekali lagi, kita nak kejak, kita nak kemas sekali lagi kalimah Muhammad Rasulullah yang ada di dalam dada kita. Bukan kata apa-apa, kita kata mengaji buat apa dia. Tidak ada mengaji macam mana janggut Rasulullah, hubal Rasulullah, lagu mana Rasulullah tidur. Kerana apa kita perlu belajar? Kerana apa yang Rasulullah buat itu menjadi sunnah, menjadi ikutan kepada umat dan dapat pahala. Asalnya benda itu tidak dapat pahala. Tidur tak dapat pahala, makan nasi tak dapat pahala, duduk tak dapat pahala, bangun tak dapat pahala, pakai pakaian tidak dapat pahala. Tetapi apabila kita belajar mengenai Rasulullah dan kita ikut cara kehidupan Rasulullah, cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah makan, maka asalnya tidak dapat pahala menjadi pahala pula. Kita tidur mengikut sunnah Nabi, kita tidur 4 jam, tidur 4 jam itu menjadi pahala. Asalnya benda itu harus, bukan kata benda-benda harus, benda-benda yang berkaitan dengan syahwat makan, minum apa semua, asalnya benda tidak dapat pahala. Tetapi kerana apabila kita ikut Rasulullah, maka benda itu menjadi pahala. Kerana kalau kita nak buat pahala atas masjid, tak banyak masa kita boleh duduk atas masjid. Kadang-kadang orang mungkin 2-3 masa boleh duduk, tapi ada masa di luar. Dia kena kerja, dia kena cari nafkah, kena dia begini. Tetapi apabila kita ikut Rasulullah, semua kehidupan kita daripada kita bangun sampai kita tidur semula itu menjadi pahala. Jadi pahala semuanya. Kerana apa? Kerana ikut Rasulullah. Itu pentingnya. Jadi kita masuk kepada kitab kita lah. Katanya pengarang Al-Imam Tirmizi di dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni merupakan juzuk yang terakhir di dalam kitab Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi, juzuk yang paling akhir sekali. Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah. Pertama berkaitan dengan tubuh Rasulullah, macam mana dada dia, macam mana kepala dia, macam mana rupa dia, macam mana tinggi, macam mana cara dia berjalan. Maka dia kumpulkan semua di juzuk yang paling akhir di dalam kitab Sunan Tirmizi. Maka katanya ulama, sesiapa yang ada kitab Tirmizi, kitab Al-Imam Tirmizi di dalam rumah dia, seolah-olah Rasulullah berada di dalam rumah dia.
Kerana Imam Tirmizi mengumpulkan semua yang berkaitan dengan Rasulullah. Maka ulama mengumpulkan berkaitan dengan tubuh Rasulullah gini, rupa gapo apa semua, nak kata benda itu menjadi ibadat kalau kita ikut. Kerana katanya dari Al-Quran kata kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu menyatakan kamu ini saya kepada Allah, kamu ni cinta kepada Allah, maka katanya Nabi Muhammad fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Yuhibbukumullah, tentu dan pasti Allah Ta'ala akan saya kepada kamu. Dalam ayat Quran itu kata kalau kamu saya Allah, ya tak sebut kata kalau kamu saya Allah ikut Allah, tak sebut. Kalau kamu saya Allah ikut aku. Pelik. Patut kita kalau saya seseorang kita kena ikut dia lah. Contohnya kita ada seorang yang kita saya, kita akan ikut saja kata-kata dia. Dia kata beli ke. Nama isteri kita contohnya, isteri kita kata beli ayam. Kita nak makan ikan pun beli ayam. Sebab apa? Sebab kita saya ke dia, ikut dia berlaku. Dia kata buat gini, mari kita nak pergi beli. Gi tugak temai dia, sejak tunggu juga apa? Sebab kita saya. Kita akan ikut orang yang kita saya. Tetapi pelik kita dengan Allah dan Nabi Muhammad ni, pelik hubungnya kita antara tiga ni. Katanya Allah Ta'ala apabila kamu saya aku, ikut Muhammad. Patut ikut aku lah. Kerana apa? Kerana Rasulullah adalah contoh penuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita nak ikut Allah Ta'ala macam mana? Kerana Allah Ta'ala tidak ada rupa, tidak ada apa. Kita tidur, kita nak ikut cara Rasul Allah Ta'ala tidur, tak boleh. Allah Ta'ala tidak tidur. Macam mana kita nak ikut tidur yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidur cara kekasih dia, cara Nabi Muhammad. Kita nak saya Rasul, saya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak pakai pakaian. Macam mana kita nak ikut Allah Ta'ala di dalam bab pakaian? Kita pakai pakaian, Allah Ta'ala tidak ada pakaian. Macam mana nak ikut? Maka katanya Allah, ikut pakaian kekasih aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jangan bimbang, aku akan saya kepada kamu. Bukan kamu curang. Oh kata mana? Tidak curang kita. Kalau kita saya kepada Allah, kita ikut Nabi Muhammad. Oh kamu curang aku. Tak. Maka ikut Nabi Muhammad bererti ikut Allah. Tidak ada beza di antara dua tu. Sekarang ni orang nak beza di antara Allah, kalimah la ilaha illallah, dengan Muhammad Rasulullah. Hingga kita di dalam bab tauhid kita mengucap dua benda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan Nabi Muhammad itu makhluk. Kenapa dalam bab tauhid masih memasukkan makhluk lagi? Patut kecek meni Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Nah, kalau kita tauhid, contohnya seorang itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah beriman dengan Allah Taala. Orang nak masuk Islam, kita pun sebut, okey, apabila awak nak masuk Islam, okey mengucap. Maka seorang itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun sebut, okey, sebut kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata saya tak ada masa, saya sibuk hari ni, minggu depan saya akan mari sebut pula kalimah Muhammad Rasulullah. Kita kata kalau tak sebut lagu tu awak masih kafir. Awak kafir. Awak masih bukit Islam. Saya sudah beriman dengan Allah. Kenapa dia tak cukup lagi? Tak cukup lagi apa? Awak masih tak mengaku Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad ni boleh menentukan iman dan kufur seseorang. Betul? Maka Allah Ta'ala itu tanda kita ikut Allah Ta'ala, maka kita ikut Nabi Muhammad. Macam mana kita nak ikut Nabi Muhammad dalam kehidupan kita? Ni kitab kita belajar di hadapan sekarang mengajar kita untuk ikut Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad. Kerana kita tak boleh ikut sepenuhnya Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala ingin daripada kita, kita tidak akan faham kecuali mengikut cara Nabi Muhammad. Maka sebab itulah kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Kerana tidak ada kitab mengenai peribadi Allah. Tak ada orang kitab peribadi Allah Ta'ala. Lagu mana pakaian Allah? Mana ada pakaian? Berarti pakaian yang paling terbaik adalah pakaian kekasih Allah, iaitu Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Muhammad. Itulah pakaian yang paling disukai oleh Allah. Asalnya pakaian ini harus kita nak pakai pakaian Arab boleh, pakaian Melayu boleh, pakaian Inggeris boleh, tidak ada beza. Kerana pakaian itu benda harus dan tidak menunjukkan kelebihan kepada mana-mana bangsa. Tetapi apabila kekasih Allah itu lahir dalam bangsa Arab, maka apa yang berkaitan dengan Arab menjadi mulia kerana kekasih dia pakai pakaian itu. Kita masuk kepada hadis kita, hadis yang keberapa? Masuk.
Hadis yang pertama. Hadis yang pertama, Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil ahmaq wala bil adam wala bil ja'd qatati wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sya'ratan baydha'ah." Hadis yang pertama, Imam Tirmizi wak mari cerita mengenai bentuk tubuh Rasulullah. Sekarang kita nak kenal lagu mana rupa Rasulullah, yang mana kita tak sempat dah hidup dengan Rasulullah hampir 1400 tahun lebih dah, 1430 lebih dah. Maka macam mana kita nak kenal Rasulullah? Ulama mengarang tulis kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh sahabat bercerita orang yang sempat hidup di zaman Rasulullah dan sempat melihat Rasulullah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan melihat tubuh Rasulullah kebanyakan diriwayatkan ketika Rasulullah, sahabat-sahabat kecil semuanya. Sahabat-sahabat kecil biasanya dia akan lihat Rasulullah. Manakala sahabat yang besar malu dan segan, rasa tidak layak untuk melihat Rasulullah, kebanyakan hadis yang meriwayatkan batal tubuh Rasulullah, semua sahabat meriwayatkan ketika dia masih kecil. Dia kata ketika kecil saya tengok lagu ni, ketika saya kecil saya tengok Rasulullah. Kerana apabila dah dewasa, sahabat-sahabat tidak berani bertentai mata dengan Rasulullah. Kebanyakan tengok daripada jauh. Kebanyakannya tengok daripada jauh sahaja. Manakala sahabat-sahabat kecil tak apalah, boleh tengok daripada dekat. Katanya Sayyidina Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan terlalu tinggi. Laisa bitawilil ba'in, Rasulullah ni tidak terlalu tinggi, bukan kata tinggi sangat. Tinggi yang tidak cantik, kita kata tidak tengok nampak Allah tak comelnya. Orang Kelantan panggil tinggi melayuk sangat. Sehingga kayak macam pemain basketball, bukan. Rasulullah ni tubuh dia sedar, tidak terlalu tinggi sangat dan tidak terlalu rendah. Wala bil qasir, Rasulullah tidak terlalu rendah. Bererti Rasulullah ini tubuh dia sedar lebih kepada tinggi sedikit. Tak rendah, tak terlalu tinggi sangat. Dia tak masuk dalam kategori orang tinggi. Orang tubuh sedar sahaja, tetapi lebih cenderung kepada tinggi sedikit sahaja. Bukan kata-kata oh tinggi sangat tak. Rasulullah tidak terlalu tinggi. Tetapi yang hairannya, yang ajaibnya, Rasulullah apabila bersama dengan orang yang tinggi, bahu dia lebih tinggi daripada orang itu. Rasulullah, kalau orang tinggi mari duduk sebelah Rasulullah, maka bahu Rasulullah lebih tinggi daripada bahu lelaki saat ni. Tetapi apabila Rasulullah berpisah dengan dia, orang ni pergi sana, orang ni pergi sini, kita nampak Rasulullah lebih rendah daripada dia. Orang ni lebih tinggi daripada Rasulullah. Tetapi apabila duduk dekat dengan Rasulullah, bahu Rasulullah lebih tinggi. Tubuh Rasulullah sedar. Wala bil abyadil ahmaq, Rasulullah ini tidak terlalu putih melepok sehingga putih mayat dipanggil. Putih pucat macam tu. Rasulullah bukan kulit putih mayat macam tu. Kulit Rasulullah putih kemerah-merah. Ada riwayat kata Rasulullah ini kulit dia seperti orang Hindustan. Hindustan. Kulit dia bukan kemerah-merah, dia panggil kulit bara. Kelantan panggil bara. Tak tahulah sini panggil apa dia. Kulit bara. Kacukai dia panggil. Kulit kacukai. Bukan kata putih kemerah-merah. Kalau putih kemerah-merah, ada riwayat kata kulit Rasulullah ni putih kemerah-merah seperti orang Syria sekarang. Orang Syria sebelah Mediterranean, orang Jordan apa semua, kulit putih dia kalau kena cahaya yang kita merah. Ada riwayat kata kulit Rasulullah itu asmar. Apa maksud asmar? Kulit super Hindustan. Apabila kena tengah panas, dia akan surit kulit jadi macam nak sawa mata. Tetapi apabila pergi dekat kulit cerah Rasulullah ni, tu ada riwayat kata putih kemerah-merah. Ada kata kulit Rasulullah ini bara. Wala bil adam, Rasulullah ni bukan kulit gelap. Bahkan sesiapa yang menyatakan Rasulullah ini berkulit gelap itu menjadi kufur. Kerana apa? Kerana menjatuhkan Rasulullah. Apabila kita kata Rasulullah ni kulit gelap, semua orang tak suka kulit gelap.
Dan kulit gelap ini menjadi jatuh seseorang itu. Maka apabila kita nisbahkan benda yang menjatuhkan Rasulullah kepada Rasulullah, ini menjatuhkan dan menghina Rasulullah, maka boleh membawa kepada kufur. Nah. Wala bil ja'datil qatat, dan Rasulullah rambut dia tidak terlalu kerinting. Rambut Rasulullah ni bukan khiting macam Afrika tarik kering macam Maggi, bukanlah begitu. Wala bisabti, dan rambut Rasulullah tidak lurus macam Cina lah begitu, rambut straight Cina. Ada. Rasulullah rambut dia itu ikal main. Ikal ini dipanggil peluk, orang Kelantan panggil peluk. Apa maksud peluk? Berhalung. Rambut dia berhalung Rasulullah. Tidak keriting sangat, tidak straight sangat. Rambut Rasulullah ni rambut Arab dipanggil. Rambut dia sedikit berombok dipanggil. Ba'asahallahu ala ra'si arba'ina sanah. Allah Ta'ala mengutuskan Rasulullah menjadi Nabi ketika berusia 40 tahun. 40 tahun, maka Rasulullah dilantik menjadi Nabi pada 17 hari bulan Ramadan. 17 Ramadan, maka Rasulullah mendapat wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Secara automatik maka Rasulullah dilantik menjadi Nabi kerana menerima wahyu dengan Jibril. Bila ketika usia 40 tahun, Rasulullah apabila usia 40 tahun baru dilantik menjadi Nabi. Kerana ada Nabi dilantik ketika kecil sudah jadi Nabi dah. Seperti Nabi Allah Isa alaihi salam, apabila dia dilahirkan oleh ibu dia Siti Maryam, maka Siti Maryam malu nak kembali kepada kampung dia kerana orang kampung mengatakan dia menjadi perempuan zina. Dia kata, wahai Maryam, kamu ini keturunan baik-baik, ayah kamu orang-orang soleh, ibu kamu orang-orang baik-baik. Kenapa kamu buat kerja macam ni? Kata, lahir zina, engkau melahirkan anak. Maka Siti Maryam tak boleh nak beritahu apa-apa kerana ini merupakan mukjizat dan karamah kepada Siti Maryam. Allah Ta'ala lahirkan, buat satu anak kepada dalam perut dia tanpa perantara ayah. Kerana manusia ni ada 4 jenis. Pertama, tidak ada ibu, tidak ada ayah, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Kufur siapa dia kata Nabi Adam ada ayah, Nabi Adam ada ibu, tidak ada. Kedua, ada manusia itu memiliki ayah tapi tidak memiliki ibu, iaitu Siti Hawa, iaitu perempuan yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka dia hanya ada ayah, ibu tidak ada. Berlaku Allah Ta'ala nak tunjukkan kehebatan dia. Pertama, tanpa ibu, tanpa ayah. Kedua, tanpa ibu, ayah ada. Ketiganya, ibu ada, ayah tidak ada. Bahkan siapa yang menyatakan Nabi Allah Isa alaihissalam ada ayah, itu menjadi kufur. Sebab itu di dalam Al-Quran menyebut Isa bin Maryam, Isa anak kepada Maryam, tidak sebut ayah. Tak ada orang tanya ayah kerana dia tidak ada ayah. Ada berlaku juga ada ibu tanpa ayah. Dan kita biasa ini ada ibu, ada ayah, standard kita, standard kita. Jadi Allah Ta'ala nak cipta manusia itu melalui macam-macam. Tuhan nak tunjuk kehebatan dia, tanpa ibu, tanpa ayah, ada anak mungkin. Tanpa ayah, ada ibu, boleh. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala marah kepada Kristian kerana dia kata Nabi Allah Isa itu tu anak Tuhan. Kenapa? Kerana dia tidak ada ayah. Hebat kejadian Nabi Allah Isa alaihissalam, tanpa ayah boleh lahir, tak ibu sahaja. Kalulah dengan sebab itu, maka katanya Allah Ta'ala Nabi Adam lebih hebat daripada Nabi Isa. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Kenapa awak tahu dia jadi Tuhan? Nabi Isa kena buat dia jadi Tuhan. Berarti ada benda di sebalik itu sebenarnya. Bukan nak menyatakan kehebatan Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka ada Nabi dilantik menjadi Nabi ketika masih lagi di dalam buaya. Nabi Allah Isa alaihissalam apabila balik ke kampung dia, dibawa oleh Siti Maryam, masih merah lagi, baru lahir. Dia balik ke kampung dia, maka orang kampung dia marah, kata awak gini. Akhir sekali Siti Maryam kata, saya malah kecek dah. Kalau saya kecek, kalau saya bercakap pun awak tak percaya juga. Manusia lagu tu lah. Cepat sangat husnuzon dengan orang, cepat sangat menunding jari, cepat sangat menghukumkan sesuatu benda. Akhir sekali Siti Maryam kata, saya tak boleh nak bela diri saya beritahu pun awak tak percaya juga.
Akhir sekali dia kata, kalau nak tanya apa-apa, tanya kepada anak saya. Tanya anak pada saya. Maka orang kampung kata, penduduk di kampung Siti Maria kata, macam mana saya nak bercakap dengan bayi yang baru lahir? Jangan bergurau Siti Maria, benda ini benda serius kata. Nak suruh main-main apa bercakap dengan budak-budak. Maka orang kampung dia pun cuba bertanya kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Wahai Isa, siapa dia kata ayah kamu? Tanya siapa dia yang berlaku sekarang? Maka Nabi Isa bercakap ketika masih dalam buaya. Dia kata, aku dilantik menjadi Nabi. Namaku Isa bin Maryam. Isa ibn Maryam. Aku diberi kitab Taurat. Aku diberi kitab Injil. Dan gini. Kecil. Maka ketika lahir, ketika kecil lagi sudah dilantik menjadi Nabi. Maka Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi ketika usia 40 tahun. Daripada usia ketika dia lahir sehingga dia menjadi umur 40, dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Sekalipun dia bukan Nabi, sifat-sifat, benda-benda yang hebat sudah berlaku. Contohnya Rasulullah dipayung oleh awal. Rasulullah berjalan ke mana-mana dipayung oleh awal ketika sebelum lagi dilantik menjadi Nabi. Maka salah bagi orang yang menganggap Rasulullah ni hebat ketika dia jadi Nabi saja. Dah. Rasulullah ni jadi hebat ketika dia lahir sudah dah jadi hebat. Bukan kata sebelum kata ketika dia lahir, sebelum lahir sudah hebat dah. Kenapa semua hebat? Kerana ada riwayat Nabi Adam alaihissalam apabila turun daripada syurga, maka dia minta maaf dengan Allah Ta'ala kerana dia ada melakukan kesilapan. Kita kata Nabi macam mana melakukan kesilapan? Nabi tak boleh melakukan kesilapan. Nabi Allah Adam alaihissalam buat benda itu untuk mensunnah, untuk mensyariatkan, nak mengajar umat macam mana cara nak bertaubat dengan Allah. Maka dia melakukan satu perbuatan salah. Maka dikeluarkan daripada syurga, maka dia pun mengajar lagu mana umat cara nak bertaubat dengan Allah. Maka Nabi-Nabi melakukan kesilapan tujuannya untuk mengajar syariat kepada umat. Macam mana kalau awak silap macam ni, apa dia nak buat? Nabi Musa pernah tumbuk orang sampai mati sebelum lagi dia lantik jadi Nabi. Tetapi nak mengajar syariat macam mana nak bertaubat daripada kesilapan. Nabi Muhammad pernah sembahyang 2 rakaat berhenti. Tiba-tiba Rasul sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, sembahyang zuhur ini 2 rakaat atau 4 rakaat? Kau syariat baru pula sembahyang zuhur 2 rakaat. Rasulullah kata, aku tidak lupa, aku tidak sengaja aku buat macam ni. Maka Rasulullah masuk, tambah pula 2 rakaat, menjadi syariat kepada kita. Kalau kita tersalah di dalam bab sembahyang, kita boleh belajar. Kalau Rasulullah tak tunjuk secara praktikal, payah kita nak faham. Maka Nabi-Nabi melakukan semua benda. Maka bagi Nabi wajib dia melakukan perbuatan itu untuk mengajar syariat kepada. Apabila Nabi Allah Adam alaihissalam turun ke muka dunia, maka dia minta maaf dengan Allah Ta'ala, mengajar kepada umat selepas pada tu, kalau buat salah dengan Allah, minta maaf dengan Allah. Apabila lagu tu akhir sekali Allah Ta'ala ilham kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, katanya Nabi Adam, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dengan berkat nama Muhammad. Dengan berkat nama Muhammad. Maka Allah Ta'ala mengampun dosa Nabi Allah Adam alaihissalam dan ia bertanya kepada Rasulullah. Tanya kepada Nabi Adam. Dia kata, wahai Adam, macam mana kamu tahu kalimah Muhammad ini? Yang hidup, yang wujud sekarang hanya kamu seorang manusia. Dengan isteri kamu Siti Hawa. Lain tak ada lagi manusia. Macam mana kamu boleh tahu nama Muhammad ni? Katanya Nabi Allah Adam alaihissalam, ya Allah ya Tuhanku, aku tahu nama Muhammad ini kerana apabila kamu tiupkan ruh kepada diriku, aku melihat di kaki-kaki Arash. Di kaki-kaki Arash, di daun-daun syurga, di pintu-pintu syurga, di pokok-pokok syurga tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammad. Allah Muhammad Rasulullah. Maka kalimah la ilaha illallah itu aku tahu itu namamu. Manakala Muhammad itu aku tidak tahu nama siapa dia. Tetapi aku yakin nama itu tentu kedudukan dia sangat tinggi sehingga kamu gandingkan nama dia dengan namamu. Maka aku bertawassul, aku minta syafaat dengan nama orang yang bersebelahan dengan namamu itu. Mudah-mudahan kamu ampunkan dosaku.
Maka katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, "Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka." Wahai Adam, kalulah tidak kerana Nabi Muhammad, aku tidak cipta pun kamu, wahai Nabi Allah Adam. Berarti kamu wujud ini untuk menzahirkan kekasihku Nabi Muhammad. Dan kamu mesti turun daripada syurga. Aku perintah aku akan buat kamu keluar daripada syurga sehingga melahirkan zuriat-zuriat dan akhir sekali melahirkan Nabi yang paling akhir, iaitu Nabi Muhammad. Kalulah Nabi Allah Adam alaihissalam kekal di dalam syurga, tak buat maksiat, tidak buat apa-apa, maka kita ni tidak wujud. Tidak terzahirlah, tidak keluarlah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita yang ditulis oleh Allah Taala, skrip dia tak boleh nak ubah dah. Maka Allah Ta'ala tulis dah bila-bila akan berlaku dan keluarlah kekasih dia. Maka Nabi Adam hanya tunduk patuh kepada Allah sahaja Ta'ala. Dia sebenarnya tidak buat maksiat, tetapi sebenarnya patuh kepada Allah. Bahkan ulama-ulama kata, kalulah saya tahu dengan keluarnya Nabi, kalau saya lah duduk di kedudukan Nabi Allah Adam alaihissalam, dan saya tahu dengan keluar daripada syurga lahirlah kekasih Allah, saya akan makan semua buah tu. Nak suruh tubik cepat-cepat, suruh supaya kekasih Allah Ta'ala tubik cepat-cepat. Berarti Nabi Allah Adam patuh dan taat sebenarnya. Tidak ada berlaku kesilapan ketika itu kerana mengajar syariat dan menzahirkan kekasih Allah. Maka Nabi Muhammad ni usia 40 baru jadi Nabi. Tetapi ia dipayung oleh awal ketika masih kecil. Dan Rasulullah diberi saleh oleh makhluk-makhluk, oleh batu, oleh pokok ketika masih belum menjadi Nabi. Rasulullah ketika bersuluk, ketika beruzlah di Gua Hira, maka setiap kali dia jalan di bukit-bukit di Gua Hira, maka batu-batu memberi saleh kepada dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia lalu ke pokok, maka pokok beri saleh, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dia tertanda tanya, siapa dia kau Muhammad Rasulullah? Dia lalu kepada binatang kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Bila berlaku? Sebelum daripada Rasulullah menjadi Nabi. Maka benda-benda yang pelik, yang ganjil, yang berlaku sebelum kepada seorang Nabi, sebelum ia dilantik dipanggil jadi Nabi, dipanggil irhas. Kita mengaji dah nah. Irhas ini benda-benda yang pelik yang berlaku kepada Nabi sebelum dia menyatakan dia tu sebagai Nabi. Selepas daripada dia menyatakan dia jadi Nabi, benda-benda pelik itu dipanggil mukjizat. Mukjizat, benda pelik yang berlaku kepada Nabi apabila seorang Nabi mengaku jadi Nabi. Kalau sebelum daripada dia mengaku jadi Nabi dipanggil irhas. Maka irhas ini sangat banyak berlaku. Kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, Rasulullah ni berlaku ketika dia kecil lagi sudah pelik dah. Ketika menyusu lagi, ketika Rasulullah, ketika Siti Aminah ibu dia melahirkan dia, sudah berlaku benda-benda yang ganjil. Halimatus Sa'diyah kata cerita dia apabila dia mengambil Rasulullah sebagai anak angkat dia, macam-macam cerita pelik. Halimatus Sa'diyah ni keluarga miskin, keluarga susah, naik keldai yang paling uzur sekali. Maka dia daripada kabilah Bani Sa'ad menuju ke Madinah untuk mengambil anak-anak akak. Ujung bulan, ujung tahun dia akan pergi ramai-ramai ambil anak akak. Maka apabila dia katanya Halimatus Sa'diyah, apabila saya sampai di Madinah, semua anak akak orang ambil belaka tu. Orang-orang kaya semua diambil sudah oleh orang. Saya cari anak akak semua tak ada, kecuali ada seorang anak yatim. Tak ada orang nak ambil dia. Tetapi lagu mana saya kata saya mari daripada jauh. Maka saya nak balik begitu saja rugi Maka dia pergi temu dengan Siti Aminah dan mengambil Rasulullah. Apabila dia tengok saja Rasulullah, dia jadi sayang kepada Rasulullah dan dia ambil peluk kepada Rasulullah. Apabila dia peluk saja Rasulullah, maka ketika dia mari tadi, anak akak dia bawa anak akak lain, anak akak lain lapar, menangis kerana lapar, tidak ada susu. Tetapi apabila dia ambil Rasulullah, susu dia penuh minum, tak berhenti. Maka apabila dia naik saja kenderaan dia, keldai yang paling uzur, maka keldai itu bertukar menjadi gagah. Jadi gagah, maka lintah semua, mengatasi semua keldai-keldai lain. Itu bila ketika Rasulullah jadi Nabi dah. Sebelum Rasulullah jadi Nabi. Maka benda-benda yang ganjil dan pelik itu merupakan mukaddimah, pendahuluan kepada seseorang yang mengaku jadi Nabi.
Maka salah kalau orang kata apabila Rasulullah 40 baru hebat. Dah. Rasulullah hebat ketika lahir, sebelum jadi Nabi. Sebelum dia wujud lagi sudah hebat. Kerana Nabi Allah Adam pernah bertawasul dengan dia. Nama dia saja. Bahkan ada satu syair berbunyi, Ya man sumi qabla yulad. Rasulullah ini sudah ada nama sebelum dilahirkan lagi. Kita kalau boleh anak baru kita cari nama ni nama dia. Tetapi Rasulullah sudah Muhammad Rasulullah sebelum lagi dia dilahirkan. Kita Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Muhammad belum lagi wujud, tetapi Muhammad Rasulullah. Seorang sahabat nama Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, mata kunta nabiyya ya Rasulullah? Bila kamu jadi nabi ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, aku jadi nabi ini, Nabi Allah Adam masih lagi tanah, aku sudah jadi nabi itu. Nabi Adam masih lagi tanah, aku sudah Muhammad Rasulullah dah. Dalilnya apabila Nabi Adam lihat saja, apabila Allah Ta'ala tiup ruh kepada Nabi Adam, sudah tertulis Muhammad Rasulullah dah. Maka Nabi Muhammad itu sudah jadi Nabi sebelum itu lagi. Cuma terzohirnya Nabi Muhammad menjadi Nabi, dan kita boleh lihat secara penuhnya ketika usianya 40, secara resminya Rasulullah itu menjadi Nabi. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanah. Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala pada usia 60 tahun. Dari hadis ni sebut 60 tahun. Yang mana kita belajar Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Kerana ada riwayat, ni ada riwayat. Cara percakapan kita nah. Biasa kita tak sebut nombor-nombor kecil ni, kita tak sebut biasanya. Kita dalam poket ada piti kita ada RM10 30 sen. RM10 30 sen. Orang tanya awak ada piti cuma banyak mana? Kita ada kata ada RM10. 30 sen kita tak sebut. Kerana angka kecilnya biasa kita tak sebut. Begitu juga dalam meriwayatkan hadis mengenai umur Rasulullah. Maka sahabat tidak meriwayatkan 63 tahun. Sahabat meriwayatkan 60 tahun saja. Kerana dalam riwayat lain kata Rasulullah itu meninggal pada usia 63 tahun. Dan Rasulullah pun menyebut khisadu ummati bainas sittin wa sab'in. Katanya Nabi diketam umur umatku di antara 60 dan 70 tahun. Umur umat ni, umur pokok kita ini dalam 60-70 tahun. Jarang naik kepada 80, 90, jarang. Bukan kata tak ada, jarang sangat. Kerana standard umurnya 60-70 tahun. Maka kita apabila usia 60-70 tahun, jalan dah tu. Nampak? Rasulullah pun 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun 63 tahun, Sayyidina Ali pun 63 tahun. Maka bersiap-siap lah. Kalau umur 80 tu umur subsidi dah tu. Nampak? Umur percuma dah tu. Berarti Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita untuk hidup. Kalau kita ada kesalahan dengan Allah Ta'ala, cepat-cepat minta maaf dengan Allah. Kalau kita ada kesalahan dengan makhluk, cepat-cepat minta maaf dengan makhluk. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan bersih, qalbun salim, dalam keadaan hati yang sejahtera. Maka umur ini merupakan peluang untuk kita menampak segala kesilapan kita dengan Allah ataupun dengan makhluk. Walaysa ala ra'sihi wa lihyatihi insyuruna sya'ratan bayda. Dan Rasulullah ketika dia meninggal, katanya Sayyidina Anas bin Malik, saya lihat di kepala Rasulullah hanya 20 helai sahaja rambut yang putih. 20 helai sahaja rambut yang putih. Berarti ubai Rasulullah hanya sedikit sahaja, lebih kurang 20 helai. Ada riwayat kata 18 helai, ada riwayat kata dak setopok. Satu tumpuk ubai Rasulullah. Maka ubai Rasulullah di sini sikit. Ada riwayat kata sini sikit. Itu sahaja ubai Rasulullah. Sini sikit, lepas tu di sini sikit, lepas tu di rambut ni sikit. Itu sahaja ubai Rasulullah. Ada riwayat kata 20 helai. Kalau 20 helai tak banyak sangat. Ada riwayat kata dak setopok. Rasulullah apabila dia pakai minyak tak nampak ubai dia. Apabila dia tak pakai minyak maka nampak di ni, di tempat rambut ni, kaki-kaki rambut ni, pangkal rambut ini ada ubai Rasulullah. Maka tidak jadi kau bercanggah di antara hadis-hadis tu nah. Jadi ada sahabat tengok ketika 20 helai. Ada sahabat tengok ketika 18 helai. Maka benda itu tidak jadi kau masalah. Nah. Hadis yang kedua Sayyidina Anas bin Malik berkata wallahu a'lam. Ada soalan ke tak? Kita buka soalan.
Ada soalan? Kita mengaji mengenai rupa Rasulullah ni supaya apabila kita berselawat, katanya ulama, hadir ke rupa yang kita belajar tu. Mudah-mudahan cepat berlaku mimpi dengan Rasulullah. Kerana orang sekarang ni jarang sangat bermimpi dengan Rasulullah. Bahkan kalau ada orang kata saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, nescaya orang akan tak percaya. Kerana terlalu jarang sangat orang sekarang bermimpi dengan Rasulullah. Tetapi kalau di kawasan yang orang selalu bermimpi temu dengan Rasulullah, maka benda itu jadi biasa sahaja. Sehingga ada orang tak percaya, ada orang mimpi Rasulullah, saya tak boleh cerita ni dusta, tipu. No. Maka bermimpi dengan Rasulullah ini berlaku kepada sahabat-sahabat. Selepas pada Rasulullah, sahabat-sahabat bermimpi temu Rasulullah. Dan tabi'in, ulama-ulama pun menyatakan pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah. Jadi itu juga kita belajar supaya hadir ke gambaran Rasulullah itu ketika berselawat, mudah-mudahan cepatnya kita bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah. Oh, ada soalan ke tak? Kita buka soalan. Ikutlah soalan bab gapo dia, tak syarat bab hadis ke bab gapo dia. Boleh tanya. Kita bertanya ni boleh pahala kepada kita, boleh pahala kepada orang lain. Satu soalan kita beri manfaat kepada diri kita, kepada orang lain. Kadang-kadang orang kata tanya masalah sunat rawatib. Sunat rawatib ni maksud dia solat kapik fardu. Orang tua panggil solat kapik fardu. Apa maksud kapik fardu? Antara sembahyang fardu ada dua sembahyang sunat yang kapik dia. Kapik dia panggil kapik dia. Nampak? Kalau panggil himpit, nasi kapik, nasi himpit. Oh tolong yang benar, himpit dengan kapik ni maksudnya. Jadi ada sembahyang sunat yang kapik fardu ni. Maka dia panggil sembahyang sunat kapik fardu. Dalam sembahyang sunat kapik fardu dalam mazhab kita ada 22 rakaat. 10 sembahyang sunat muakkad, 12 lagi ghairu muakkad. Iaitu semua yang dibuat oleh nabi-nabi. Paling afdal sekali 2 rakaat sebelum subuh. Hak ni hak muakkad. Kita sebut sembahyang sunat kapik fardu yang muakkad, yang sangat dituntut. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 2 lagi ghairu muakkad, sunat juga tetapi tidaklah sekuat yang 10 sana. Iaitu apa dia? 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. 2 rakaat selepas zuhur. Jadi lepas pada zuhur 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. 4 rakaat sebelum pada asar ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ada orang sebelum isya rajin sembahyang sunat sebelum isya. Lepas pada sembahyang isya pakai kelip, tak sembahyang sunat. Jadi kita buat huk ghairu muakkad, tinggal pula huk muakkad. Nabi kata siapa dia yang jaga 12 rakaat. Ada riwayat kata 22 rakaat sembahyang sunat, maka amo jamin dia akan masuk syurga Allah Taala. Itu sembahyang sunat kapik fardu. Kebetulan waktu umur dia 19 tahun, dia dah dapat pergi haji. Dan pada mimpi Rasulullah dah cakap, waktu mana jumpa aku, lebih baik aku pergi tempat aku, lebih baik Jadi saya nak tanya, kalau kita berita Rasulullah, adakah syaitan tak boleh masalah mimpi temu dengan Rasulullah ni Nabi sebut dah awal-awal. Jawapan itu sudah dijawab oleh Rasulullah sendiri kata. Rasulullah kata, sesungguhnya syaitan apabila man ra'ani fil manam. Man ra'ani fil manam. Siapa dia sahaja yang pernah melihat aku di dalam mimpi fasayarani yaqazatan. Dia akan melihat aku secara jaga. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai diriku ataupun buat satu benda, buat satu rupa orang, tapi dia mengaku bukan rupa Rasulullah. Dia buat rupa lain tapi dia kata ni Rasulullah. Juga tak boleh. Maka siapa-siapa dia yang bermimpi bertemu Rasulullah, maka mimpi dia itu benar.
Rasulullah jamin dah. Ini merupakan khususiat kepada Nabi untuk menjaga supaya umat dia tidak tersesat dengan dia apabila dia meninggal. Rasulullah jamin apabila kamu bermimpi dengan aku, maka mimpi itu benar, yang kamu lihat itu benar-benar aku. Tu Nabi jawab dah. Maka rezekilah mimpi temu dengan Rasulullah ini satu rezeki nikmat yang tak semua orang boleh. Jadi bagi siapa dia yang tak boleh mendustai lah orang yang boleh. Tu rezeki dia lah. Seperti orang sehat dengan orang sakit. Adakah apabila dia sakit dia kata sehat ni tidak ada, saya dapat nikmat boleh sehat. Mana boleh kita mendustai benda yang kita tidak boleh. Saya tak boleh nikmat tu, maka saya tak percaya nikmat tu. Maka mustahil lah. Satu benda yang salah kalau kita mendustai mimpi seseorang itu. Jadi mimpi temu Rasulullah ni betul lah, benar. Macam siapa yang nak pergi masih ada lagi 7 ke 6. Siapa yang nak pergi?
Jadi soalannya, hukum menggunakan tasbih ketika khatib sedang khutbah. Guna tasbih, tulis buku catat. Apa saja perbuatan yang menyebabkan kita tak boleh tumpu kepada khutbah, hukum dia makruh kita buat. Perbuatan tidak berdosa, tetapi makruh dia meluputkan fadilat berjemaah, meluputkan fadilat Jumaat kita hari itu. Sembahyang sah, khutbah kita sah, tetapi tidak ada pahala. Rasulullah kata, apabila khatib sedang berkhutbah, kita kata diam, ansit, dia. Kita tegur orang bising, kita kata diam sahaja. Maka faqad lagau tahu, dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ada riwayat kata, tak sunat kita tegur. Kalau kita tegur akan menambahkan lagi, semakin bising lagi. Berarti kena buat ketika khutbah itu, kita kena tumpu kepada dia. Kita buat saja. Dan Rasulullah pernah menegur sahabat ketika khutbah Jumaat. Moga Rasulullah masjid dia pasir, maka dia main batu, main anak batu, tahu batu-batu kecil. Sahabat-sahabat main gini. Ketika Rasulullah khutbah, maka Rasulullah kata, siapa dia yang bermain batu ketika khutbah, maka tidak ada Jumaat bagi dia. Maka perbuatan lagu ni hukum dia makruh. Apabila kita dengar khutbah, bila kau masuk khutbah itu ketika rukun dibaca. Rukun ni bahasa Arab tu lah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ittaqullah, Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat Quran. Maka ni jangan cakap, jangan gapo. Bahkan ni kita gerak tabung, tahu tabung? Tabung masjid, tabung masjid. Ketika tu imam duk baca rukun, maka Jumaat tidak ada pahala pada hari itu. Jadi ketika khutbah baca rukun, jangan buat apa-apa. Tumpu kepada perhatian. Bahkan kalau tak dengar, apakah tak dengar? Hukum dia Jumaat hari itu tidak sah. Mestilah khutbah Jumaat itu didengar oleh 39 orang makmum, 1 orang imam. Kalau makmum dia tak dengar, tak tumpu, rukun tak dengar, maka Jumaat itu tidak sah. Kalau ramai sangat dah, 39 dengar dah, orang lain tak buat, okey, Jumaat hari itu sah. Cuma hak yang bercakap, yang buat benda yang lalai daripada mendengar khutbah, maka tidak ada Jumaat bagi dia. Itu sahaja. Ikutlah buat apa-apa perbuatan pun tak syarat pakai tasbih kau apa dia, hukum dia meluputkan Jumaat. Masalah qada sembahyang ketika muda tak malas sembahyang, ketika tua rajin sembahyang, masya-Allah, alhamdulillah. Ada orang sampai tua malas sembahyang lagi. Nampak? Jadi alhamdulillah ada kesedaran untuk qada, yakni kita nak balik semula, nak minta maaf dengan Allah Taala. Apa hukum dia? Okey, kena qada lah. Selain daripada masa kita buat kerja cari nafkah, ada masa wajib kena qada. Kena ingatlah, kita tinggal daripada usia contohnya umur 15, mula daripada balik sampai umur 30 tahun. Berarti 15 tolak 30 tolak 15 tahun. Okey, 15 tahun setahun itu kalau semaya subuh ada 360 waktu semaya subuh. Kali dengan 15 tahun, kita semaya subuh dulu. Qada semaya subuh dulu. Lebih kurang contohnya 15,000 waktu. Okey, semaya dulu. Lepas tu semaya subuh pula, lepas semaya asar pula. Maka kena qada dah. Kaedah dia wajib qada sembahyang wajib, sunat qada sembahyang sunat. Tak syarat benda semaya. Ibadat wajib, wajib qada ibadat wajib, sunat qada ibadat sunat. Zakat terus tahun lepas saya tak bayar, wajib qada ibadat wajib. Puasa tahun lepas saya tak puasa, wajib qada ibadat wajib. Apa dia lagi? Ikutlah benda-benda wajib yang kita tak buat, wajib kena qada. Benda sunat, minggu lepas, Jumaat lepas saya tidak mandi sunat Jumaat. Okey, sunat kita qada. Sunat mandi sunat Jumaat. Kita mandi 2 kali, so lagi niat nak qada mandi sunat Jumaat yang saya tidak mandi. Sunat hukum dia. Tahajud kita tak semaya, kita nak qada tahajud boleh. Duha kita tak semaya, kita nak qada boleh. Sunat hukum dia. Begitu juga puasa Ramadan, lelaki boleh ganti, kena ganti. Wajib kena ganti, bukan boleh kau ganti, wajib diganti. Kalau tak sempat meninggal dulu, okey, tengok masih berapa baki. Contohnya masih berbaki 10 tahun ayah saya tak sembahyang. Satu waktu sembahyang 1 cupuk beras. 1 cupuk beras sama dengan 700 gram sekarang. Ada ulama hukum ke sekilo. Berarti kalau masih ada 10,000 waktu ayah kita tak semaya, okey, beli beras 10,000 kilo. Hok 10 kilo tu beli 1,000 beg, okey, pergi bayar sedekah, beri kepada orang miskin saja. Beri
Bayar fidyah ini kepada orang miskin sahaja sebagai ganti daripada sembahyang yang wajib yang ditinggal oleh ayah kita ataupun puasa wajib yang ditinggal. Baik, kita kosong. Suspend molek. Apakah amalan-amalan untuk bermimpi Nabi? Amalan-amalan untuk bermimpi Nabi ini pertamanya banyak baca cerita mengenai Nabi. Perjuangan Nabi, Nabi sedih macam mana, Nabi suka macam mana. Kita selalu baca. Contohnya kitab Syama'il Muhammadiyah ni. Selalu baca dan amalkan banyak berselawat kepada Nabi. Dan kalau nak mimpi bertemu Rasulullah ni, mimpi kita tidur dalam keadaan bersih. Kalau boleh jangan tidur dengan bini kita lah. Nampak tidur atas masjid ko, ataupun kita tidur waktu pagi ko, kita tidur atas kosing luar lah. Cushion luar tempat tidur tu, tak tidur dengan isteri. Nampak ada Ismail pakai kopiah tidur. Baca selawat banyak-banyak sehingga tertidur dengan selawat. Banyak amalan. Ada ulama baca burdah, ada ulama macam, maka bergantung kepada amalan masing-masing. Tetapi yang mujarabnya baca kitab Syama'il banyak, minta doa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikan rezeki kepada aku untuk melihat kekasihmu ya Allah. Allahumma arini wajhal habibika fil manam kama huwa indak. Ya Allah ya Tuhanku, beri rezeki kepada aku untuk melihat kekasihmu sebagaimana di sisimu, macam mana rupa Rasulullah. Ini nikmat yang paling besar. Kerana bab masalah mimpi bertemu Rasulullah ni ada banyak martabat. Ada orang tengok Rasulullah dengan rupa sahabat-sahabat tengok, ada tengok dengan rupa orang lain. Ada yang paling afdal melihat Rasulullah dengan rupa yang dilihat oleh sahabat. Kita doa Allah Taala boleh buat apa saja. Di samping kita banyak berselawat, itu antara amalan-amalan yang menyebabkan kita boleh bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bolehkah cerita tentang bertemu mimpi Rasulullah dalam mimpi? Itu cerita masing-masing lah. Terlalu banyak cerita ulama-ulama masalah bermimpi dengan Rasulullah. Maka cerita ni hak sedapnya kalau kita kena boleh sendiri. Kalau dengar cerita orang saja tak sedap. Maka amallah berselawat banyak-banyak, baca kitab Syama'il banyak-banyak. Tak payah dengar cerita orang. Sekarang saya nak dengar cerita saya sikit, pengalaman. Kadang-kadang kalau kita dengar cerita orang, kita akan rasa syok lagi kan. Awak boleh mimpi, saya tak boleh lagi. Saya rasa jolok ke awak mimpi. Tetapi apabila Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita boleh memimpi, minta. Maka pengalaman orang itu macam-macam. Ada orang tengok Rasulullah gini, ada orang tengok Rasulullah gini, ada orang tengok jumpa di Kaabah, ada orang tengok di Madinah. Itu rezeki masing-masing. Maka Rasulullah ini kita duduk sini pun boleh mimpi, kita duduk di mana-mana pun boleh bermimpi. Cerita terlalu banyak lah. Ceritanya terlalu banyak masalah bermimpi dengan Rasulullah. Ulama-ulama pun mengatakan lagu itu. Sampai sekarang orang masih bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Banyak-banyak cerita, terlalu banyak sangat. Ulama-ulama kita pun ada bermimpi juga. Ada soalan lagi? Dari? Itu waktu sembahyang Jumaat. Masa saya datang khutbah. Imam sedang khutbah. Makmum pun jemaah duduk dekat luar. Mendengar khutbah sambil bersembang. Itu hukumnya macam mana? Yang masa kita sembahyang, bagi contoh untuk mengikut imam. Sebab bila kita mendahului imam ataupun macam mana keadaan. Soalan pertama masalah hari Jumaat. Apabila khutbah, Tok Imam baca khutbah, masih ada lagi orang yang di luar daripada masjid. Okey, apa hukum dia? Hukum dia mesti dengar apa yang diucap oleh imam. Dia duduk luar masjid contohnya, duduk atas motor, duduk atas kenderaan, tapi dia dengar, maka sah. Masih lagi dikira dalam satu kawasan. Kalau dia duduk di rumah tak kira, mesti duduk dalam satu kawasan dia dengar. Okey, maka sah. Itu kalau jemaah itu 40 orang, 40 contohnya satu orang imam 39 orang. Okey, cukup dah. Kalau salah seorang tak dengar, hukum dia tidak sah Jumaat. Tetapi sekarang alhamdulillah kampung kita lebih daripada 39 orang ni. Contohnya 300 orang lah. 100 orang tak dengar. Okey, Jumaat hari itu masih sah, cuma orang yang tidak dengar khutbah itu terlepas fadilat kelebihan mendengar khutbah. Jumaat sah tak ada masalah apa. Cuma luput fadilat saja. Yang penting sembahyang Jumaat. Kalau dia tak sembahyang Jumaat baru berdosa. Berdosa kerana tidak sembahyang Jumaat. Tidak dengar khutbah. Okey, tengok. Kalau makmum 39 orang, dia tak dengar, menyebabkan batal Jumaat orang, berdosa. Tapi kalau lebih daripada 39 orang,
sunat sahaja dia dengar. Kerana orang lain dah dengar, dah cukup dah lah. Maka kali nak dengar juga, hukum dia sunat. Yang penting sembahyang jemaah. Sekalipun lagu tu jangan buatlah lagu tu ni. Orang tengah baca khutbah, dia duduk khutbah pula luar. Jadi masalah lah. Buat sudah khutbah, pakat naik atas masjid, pakat dengar khutbah. Maka pada masa itulah peluang kita nak beritahu kepada masyarakat ilmu fardu ain dia masa tu nah. Jadi kena dengar, tu hukum dia. Kedua, masalah imam dengan makmum. Macam mana kedudukan dia imam dengan makmum? Makmum wajib ikut imam. Tok imam rokok, baru rokok. Tok imam qiyam, baru qiyam. Itu. Jangan sama naik dengan tok imam. Tok imam rokok, dia rokok. Hukum dia makruh. Perbuatan macam tu meluputkan fadilat dia. Contohnya dia semaya, alhamdulillah dah. Rokok, tok imam rokok, baru dia rokok, alhamdulillah. Ketika iktidal, tok imam iktidal, baru dia iktidal. Ketika sujud, dia sujud dulu. Ataupun dia sujud serentak dengan imam. Maka luput fadilat pahala ketika hendak sujud. Pahala iktidal boleh, pahala rokok boleh, tapi apabila dia serentak, hukum dia makruh. Hukum dia makruh gerakkan kita serentak dengan imam. Makruh. Apa maksud makruh? Hilangkan pahala bagi perbuatan yang serentak itu. Perbuatan alhamdulillah dah. Oh, ketika rokok serentak, okey, hukum dia makruh dan luput fadilat ketika itu. Kecuali pada dua rukun jangan serentak dengan imam, batal sembahyang ketika takbiratul ihram. Tok imam takbir Allah, kita Allahu akbar. Tok imam baru Allah baru. Akbar tak lagi. Maka hukum dia batal sembahyang kerana kita berimam dengan orang yang masih belum solat. Baru dia Allah baru. Bila kau imam sembahyang ketika disebut Allahu akbar, baru kita boleh ikut dia. Jadi kita nak angkat takbir mesti selepas daripada imam sebut akbar. Allahu akbar, baru kita Allahu akbar. Kalau tak imam Allah, kita Allahu akbar, batal sembahyang. Kedua, ketika salam. Tak imam tak salam lagi, kita salam assalamualaikum. Sengaja, bukan terlupa. Kalau dia terlupa tak apa. Terlupa assalamualaikum. Oh, tak ingat. Imam senyap. Salam pula, okey ikut pula imam. Maka salam saat ni dikira tersalah, tak apa. Tapi kalau dia sengaja, tak imam tahiyat Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tidak niat mufarakah, tak ada niat apa-apa. Dia niat memutuskan daripada imam, batal sembahyang dia. Dua rukun ni jangan serentak dan jangan cepat daripada tu imam. Takbiratul ihram dengan salam. Selain daripada tu kalau serentak hukum dia makruh saja. Rokok serentak dengan imam, makruh. Qiyam serentak dengan imam, makruh. Sujud serentak dengan imam, makruh saja. Tu kalau cepat daripada imam. Cepat daripada imam, saat ni serentak dia. Serentak hukum dia makruh. Kalau cepat daripada imam, tu imam masih sujud, kita dah bangun dah, hukum dia haram. Sembahyang sah tetapi perbuatan itu haram. Kaedah dia cepat daripada imam dua rukun batal, lewat daripada tu imam dua rukun batal, cepat satu rukun kepada imam haram, lewat pada satu daripada imam satu rukun makruh. Paling mana? Serentak makruh. Yang afdalnya tu imam rokok dulu, baru kita rokok. Tu cara paling afdal. Tu kaedah kita punya kan. Wallahu a'lam. Okey. Sunat tahiyatul masjid, tentulah sunatnya ketika kita masuk di dalam masjid. Kerana apa? Sunat ini disunatkan untuk menghormati masjid. Kita masih belum masuk masjid, tak disunatkan hormat dia. Mungkin pintu pagar tu semaya sunat dah. Ada semaya pintu pagar dah lah. Maka okey, sekarang di mana masjid? Ni masjid. Okey, beranda tu masjid ke tak? Kaedah dia, beranda ataupun bumbung yang bersambung dengan pintu besar masjid adalah masjid. Bumbung beranda yang bersambung dengan masjid adalah masjid. Maka beranda dihukum dia masjid. Kecuali orang yang mengasaskan masjid ni kata, saya wakafkan masjid kawasan ni saja, beranda saya tidak wakafkan sebagai masjid. Okey, automatik terkeluar. Tetapi kalau dia buat masjid lagu ni, automatik hak tu beranda panggil dia. Beranda tu akan jadi masjid. Tu Nabi sebut beranda masjid itu masjid. Maka naik saja di atas apa ni, tahiyatul masjid boleh dah. Boleh semaya tahiyatul masjid. Orang haid, orang uzur tak boleh naik. Tu maksud dia ni, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni ucapan hormat kepada masjid. Sebagaimana kita masuk rumah orang, kita wisalat assalamualaikum. Kita masuk rumah Allah, jangan sebut assalamualaikum Allah, terus sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Ganti kepada beri salam. Nah. Nanti masa saya pergi Taliban, tadi dia fatwakan yang masjid ni ada di dalam sini saja.
Betul tu saya beritahu dia. Itu saya tu keluar buat dia kata tak ada dari masjid. Ada negara masjid ada. Okey. Dia dah beri fatwa. Ha. Okey. Apabila lagu tu, contohnya masjid ni dibuat oleh majlis agama apa semua ni. Maka masjid dia buat contohnya dia fatwa ke kawasan ni bukan masjid, okey automatik tak ada masjid. Tapi kalau tidak difatwakan ataupun masjid dia buat bina macam ni maka automatik. Asalnya hadis Nabi sebut beranda masjid itu masjid. Kecuali apabila kita kata ataupun semua masjid di sekitar Johor beranda dia bukan masjid. Kita hanya iktiraf ke masjid, majlis agama keluar fatwa yang tengah saja masjid. Oh tu part lain lah. Oh tu ikut kita lah. Kita nak masjid separuh boleh, kita tak boleh pada kita. Jadi apabila dah kata lagu tu maka terkeluarlah beranda terkeluar. Apabila beranda terkeluar, orang nak semaya di luar daripada masjid mesti kena syarat. Pintu mesti dihadapkan macam masjid ni sah lah. Ha, pintu ada. Kalau pintu ni tak ada, orang belah semaya di beranda depan ni tak sah. Ha, masalah pula. Itu masalah berkaitan dengan sembahyang di luar daripada masjid. Wallahu a'lam.